Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada hari ini dapat sama-sama kita meneruskan perbicaraan kita berkenaan dengan Ramadan. Walaupun kita dah berada di penghujung Ramadan, tapi kita jadikan hadis-hadis yang kita bakal lalui ini sebagai satu medan ilmu untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita, insya-Allah. Baik, hari ini kita masuk hadis yang ke-24 ya? 25 dah. Hadis yang ke-25, insya-Allah. Hadis yang ke-25 an Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqulu kana yakunu 'alayya shawm min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asy-syughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Abu Salamah ia berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku masih mempunyai hutang puasa Ramadan, kata Sayyidina Aisyah, tetapi aku belum membayarnya ataupun mengqadanya sehingga tiba bulan Sya'ban, barulah aku membayar ataupun mengqadakan puasa tadi. Berhubung dengan kesibukanku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menunjukkan bahawa keharusan perbuatan Sayyidina Aisyah ini menjadi dalil bahawa membolehkan kepada kita yang uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh syarak, sama ada bagi perempuan yang datang haid ataupun bagi mereka yang dalam keadaan nifas, bagi mereka yang sakit yang dibenarkan oleh syarak berbuka puasa, boleh menangguhkan ibadah puasanya. Ibadah qada puasa tu sampai sebelum menjelang Ramadan, dan sampai sebelum menjelang Ramadan itu adalah keharusan berdasarkan daripada perbuatan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala, Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu dalam pengetahuan Rasulullah. Maksudnya Sayyidina Rasulullah sudah pasti mengetahui isteri dia qada puasa bulan Sya'ban. Maka selagi mana sebelum masuk bulan Ramadan, selama itulah dia boleh untuk menangguhkan ibadah qada dia. Beza kalau dalam bulan Ramadan sengaja dia buka, bila dia berpuasa tapi sengaja dia membatalkan puasa. Bila sengaja membatalkan puasa, bila selesai sahaja 1 Syawal, bermula hari yang kedua Syawal itu wajib untuk dia qada. Andai kata dia meninggal dunia belum sempat dia selesaikan qada, maka dia dalam keadaan berdosa, dan ahli keluarganya wajib untuk membayar fidyah bagi setiap yang ditinggalkan oleh si mati tadi.
Beza kalau orang yang uzur syar'i dia boleh tangguh. Maksudnya tidak wajib segeralah, wajib qada juga, tapi boleh ditangguhkan qada tersebut. Maka bila datang persoalan bagi orang perempuan yang datang haid dalam Ramadan, orang perempuan yang masih dalam keadaan yang muda belia ataupun dalam keadaan yang semula jadinya, pasti puasa tak cukup. Bukan kata puasa tak cukup, semayang pun tidak cukup. Dan bila semayang tak cukup, puasa tak cukup, khususnya tang puasa. Sebab bila orang perempuan ni datang haid tak wajib qada semayang. Semayang tak wajib qada, yang kena qada adalah puasa. Ni orang lelaki kena tahu. Wajib kena qada puasa, bukan qada semayang. Kalau qada semayang jenuh qada. Kalau mai haid 15 hari, 15 hari kali 5 berapa? 75. Jenuh semayang 75 waktu. Lepas ni orang kata orang perempuan duk buat kerja apa ni? Tak buat kerja apa, kerja semayang. Sebab jenuh semayang 75 waktu kalau mai haid 15 hari. Ini menunjukkan rukhsah yang begitu besar bagi orang perempuan ni. Bila datang haid bulan Ramadan saja kena qada. Kalau datang haid time waktu biasa, sembahyang tak wajib dia qada, cuma wajib dia ni untuk qada puasa sahaja. Bila qada puasa ni, bila mai Ramadan, bila mai bulan Syawal, timbul satu persoalan. Nak qada dulu ke ataupun nak buat yang sunat dulu ke, sunat Syawal, ataupun nak buat dua dalam satu. Nak buat dua dalam satu, sebab dia pun duk pakai shampoo 2 in 1, 3 in 1 ke, dia nak buat juga dua dalam satu. Niat puasa sunat dalam masa yang qada. Jadi boleh tak? Memang ada pandangan yang mengatakan boleh, tetapi kita lebih baik janganlah buat demikian. Orang 30 plus 6 dapat pahala setahun. Kita 30 plus 30 plus kosong dapat pahala setahun. Mana lebih banyak? Sudah pastilah mereka yang buat asing, buat ibadah asing. Bila ditanya, kita ni nak buat witir 3 rakaat 2 salam ataupun 3 rakaat 1 salam, adalah lebih baik kita membanyakkan perbuatan, walaupun nampak sama, tetapi ialah dengan kita buat 2 salam dalam 3 rakaat. Memang ada setengah masjid buat 3 terus, 3 rakaat 1 salam. Ada yang lagi canggih buat 3 rakaat tahiyat awal pun tak ada, memanglah sunat, tapi kadang-kadang boleh mencelarungkan orang yang ikut di belakang. Sebagai contoh, boleh buat 4 rakaat semayang sunat, boleh. Tetapi afdalnya buat 2. Sebab apa? Memperbanyakkan salam, memperbanyakkan perbuatan, maka mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga baca ibadah puasa. Maka kita dalam timbul isu ni, bila mai Syawal nak gabung ataupun tak gabung, asing lebih baik. Nak buat qada dulu kan nak buat sunat? Kalau berdasarkan hadis ini, buat yang sunat terlebih dahulu, kemudian dah habis sunat baru qada hak wajib pun tak apa, masa panjang lagi sampai tahun depan. Sebab dia tidak diwajibkan untuk dia qada dalam keadaan yang segera, disebabkan dia tidak puasa itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita faham tak? Jadi di sini adalah salah satu daripada perbuatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang dipersetujui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, an Mu'adzah al-Adawiyyah anna imra'atan sa'alat Aisyah ataqdi al-ha'id as-salah idza tahurat, qala aharuriyatun anti kunna nahidu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa nathhar fayamuruna biqada'i as-sawm wa la ya'muruna biqada'i as-salah. Ini juga fiqh yang datang daripada Sayyidatina Aisyah. Ini peranan muslimat, peranan muslimat dalam menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan muslimat.
Benda haid ni takkan nak main tanya ustaz. Ustaz jawab senang je, saya tak pernah keluar haid dengan tanya saya. Maksudnya orang perempuan kena cari guru yang perempuan ataupun orang perempuan lebih aslam, lebih rasa selesa kalau bertanyakan hal tentang kepribadian mereka kepada sama jenis dengan mereka. Jadi kena ada usaha lebih sikit bagi orang muslimat membincangkan tentang perkara-perkara yang sulit tentang fiqh wanita. Dan fiqh ni kebanyakannya banyak bincang tentang wanita. Tapi kitab fiqh ni jarang kita jumpa orang perempuan yang karang. Semua sejak daripada zaman salafuna as-salih sampai zaman sekarang, kebanyakannya para al-imam daripada kalangan orang lelaki. Susah nak jumpa orang perempuan yang bercakap berkaitan dengan fiqh wanita ataupun fiqh hukum hakam yang bersangkut paut dengan mereka. Banyaknya orang lelaki, seolah-olahnya orang lelaki lebih memahami haid berbanding dengan orang perempuan itu sendiri. Ini kena ambil cabaran ni. Cabaran daripada saya untuk muslimat yang hadir supaya mendalami bidang ini lebih mendalam berbanding dengan membiarkan hal ini dikuasai oleh golongan wanita, golongan lelaki. Sama juga macam perubatan yang pakar wanita, yang pakar sakit puan ni ramai pula lelaki ni, heran sungguh. Ini juga satu peranan, menjadi satu perkara yang dituntut juga oleh syarak, ialah dengan kita menjaga kemaslahatan perempuan-perempuan muslimah daripada dirawat oleh orang lelaki yang bukan mahram, apatah lagi yang lain bangsa, yang lain agama, boleh menyebabkan jatuh kehormatan. Memanglah keuzai sudut perbahasannya boleh kalau dalam keuzuran kita nak berubat beza jantina, tapi kena ada satu rasa tanggungjawab orang perempuan ni untuk menjadi mahir dalam bidang kedoktoran, khususnya bab sakit puan. Jangan pula dia ni nak ambil doktor, dia pergi ambil sakit tulang. Memanglah bagus juga bab tulang, bab perut, apa semua tu. Tapi kalau ambil bab perempuan ini lebih bertepatan dengan keadaan semasa. Kesian kalau kita ni nak mengandung, nak beranak. Nak mengandung tak ada masalah. Nak beranak ni jenuh cari hospital. Jenuh cari hospital ni, kena emergency time tu gila orang lelaki. Masya Allah. Takkanlah kita bakal suami ni nak biar isteri kita dirawat oleh orang lelaki, tengok sing pula. Allah. Ini adalah satu perkara yang sebenarnya merugikan juga umat Islam. Orang perempuan waktu tu dia tak rasa apa dah, dia memang sakit dah waktu tu. Jadi teruknya kepada kita lah lelaki ni kena rasa tanggungjawab. Nak pergi cari doktor perempuan pun susah, bukan senang. Kalau di Pulau Pinang dia pun berapa orang sangat yang pakar wanita dari sudut dia boleh sambut kelahiran ataupun dia pakar sakit puan. Susah nak jumpa. Ini satu tanggungjawab lah. Tapi antum dah masuk bidang guru ni, lain lah. Awak tangkap kan siapa? Tanya soalan tu. Untuk hadis 25 tadi kan. Ya. Macam mana kalau musafir kan dia diberi rukhsah untuk buka puasa ataupun tidak? Adakah dia belum nanti dalam masa dekat ataupun nanti bulan Syawal? Boleh. Kalau dia nak tangguh pun boleh. Sahabat kita tanya, kalau kita musafir diberikan rukhsah untuk berbuka puasa, maksudnya kalau nak buka puasa nak tangguh boleh tak? Qadha. Tangguh tak apa, tak ada masalah. Tapi kok mana pun tak terlepas hukum wajib kepada dia untuk qadha. Bila dia tangguh dengan sebab sengaja, tiba-tiba dia mati, ahli keluarga dia kena qadha lah. Maksudnya kena bayar fidyah kat dia. Sebab dia contoh qadha dia bulan Ramadan dia musafir. Sebulan dia musafir, sajalah musafir sebulan. Tak mau puasa. Bulan Syawal sihat, bulan Zulqa'dah sihat, bulan Zulhijjah dia saja tak mau puasa. Sampai bulan Muharram, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya dia tangguh puasa tu, dia bajet hidup macam umur 80 tahun lagi. Dia boleh hidup 80 tahun lagi dia rasa.
Jadi umur tiba-tiba tak ada serta meninggal dunia, maka ahli keluarga dia adalah kena bayar fidyah. Memang hukum memang boleh tangguh, tak salah. Sebab dia berbuka tu dengan sebab ada keizinan syarak. Tapi waktu sihat sebab apa tak qada? Maksudnya afdal jugalah untuk bersegera, tapi boleh tangguh. Tu kena pilih di antara pertimbangan. Kalau rasa umur panjang tak apalah tangguh. Kalau rasa umur tak panjang, lebih baik jangan tangguh, qada siap-siap. Bimbang keluarga kita pun tak tahu kita ni puasa ke tidak, nampak muka tu puasa lah tapi rupanya tak puasa, kita lah kena tanggung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh tanya, sebab apa hang tak puasa Ramadan? Dia kata musafir. Oh, memang ada pandangan musafir. Sebab apa tak qada bulan Syawal? Dia kata boleh tangguh. Oh, tak apa. Sebab apa tak puasa bulan Zulkaidah? Boleh tangguh. Tak apa. Sebab apa tak puasa bulan Zulhijjah? Boleh tangguh. Sebab apa tak puasa bulan Muharram? Mati dah. Sebab apa yang 3 bulan tu tak puasa, padahal ada masa untuk puasa? Waktu tu nak jawab apa? Tak boleh jawab apa dah. Jadi maksudnya walaupun boleh tangguh, kalau tak ada apa-apa halangan, lebih baik puasa terus. Bimbang kita ni tidak sempat nak qada, ataupun bimbang ahli keluarga kita tak tahu kita ni tak puasa, hakikatnya kita berada dalam keadaan yang sedang menanggung satu hutang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada Mu'az Al-Adawiyah, bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah seorang wanita yang haid boleh mengqada salat jika telah suci? Ini tanya satu soalan. Aisyah berkata, apakah kamu berfahaman hururiyah, iaitulah golongan khawarij yang melampau dari sudut pandangannya. Kami pernah mengalami haid pada masa Rasulullah masih hidup. Setelah suci, baginda menyuruh kami untuk menggantikan puasa dan tidak menyuruh kami untuk mengqada solat. Ini adalah keringanan yang disebutkan keringanan, bahawa Islam ini bukanlah menggunakan akal, tetapi Islam menggunakan syariat, syarak. Samalah seperti mana kita menyapu khuf. Khuf ini adalah sejenis stoking kulit yang kita pakai. Kalau kita pakai setelah mana lengkap mengambil wuduk, dia tak basuh belah bawah, dia basuh belah atas. Itu yang dimaksudkan Islam tidak menggunakan akal, Islam menggunakan syariat. Sama juga dalam hukum ini, kalau seorang perempuan dia haid, maka diminta qada akan haid puasa sahaja, tetapi tidak diminta qada akan sembahyang. Kalau nak ikutnya, ibadah sembahyang dengan puasa mana lebih afdal? Sembahyang lebih afdal. Sembahyang lebih afdal. Tapi sebab apa sembahyang tidak diqada? Ini maksudnya Islam tidak menggunakan akal, Islam menggunakan syariat. Semua juga satu persoalan yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Dia kata orang menuduh zaman dia itu dituduh menggunakan akal. Imam Abu Hanifah ni dituduh dia menggunakan syariat, dia menggunakan kefahaman mazhab dia ni menggunakan akal. Maka Imam Abu Hanifah menyatakan pandangan dia dengan beberapa soalan. Antaranya soalan ni, saat ditanya di antara puasa dengan sembahyang mana lebih afdal, maka orang pun jawab macam tadilah, sembahyang lebih afdal. Kalaulah aku guna akal, saya aku akan suruh orang perempuan qada sembahyang daripada qada puasa. Ni dia punya fiqh Imam Hanafi. Dia punya ketajaman ilmu dia. Maksud dia tak guna akal. Dia kata aku juga menyuruh akan kaum muslimat, orang perempuan yang datang haid, qada akan puasa, tidak perlu qada sembahyang. Maka dia buat persoalan yang seterusnya, di antara lelaki dengan perempuan mana lebih kuat? Lelaki perempuan siapa kuat ni? Lelaki kuat lagi, walaupun nampak je lembek lelaki kuat lagi. Tapi sebab apa dalam hak pemberian harta diberikan lelaki lebih? Perempuan yang lemah tetap diberikan setengah ataupun kurang daripada apa yang diberikan oleh orang lelaki. Maka jawapan yang sama Imam Abu Hanifah kata,
Kalau aku guna akal, kalau hampa tuduh aku guna akal, nescaya aku akan bagi orang perempuan lebih harta. Macam dia gunakan adat pepatih, orang perempuan kena bagi lebih. Nah, orang lelaki ni bagi sikit-sikit dah sebab kuat, ya ke? Nah, ini adalah syarak ajaran kita menggunakan apa yang datang daripada Al-Quran. Dan soalan yang berikutnya ditanyakan oleh Imam Hanifah, di antara kencing, kencing dengan darah, mana lebih kotor? Kencing dengan darah mana lebih kotor? Kencing dengan darah, kencing dengan darah mana kotor? Darah kotor ni, ini mukhalafah dengan sunnah. Dan kencing dengan darah, kencing lebih teruk najis ni. Contoh kalau darah dia bau dekat buah nyak, kalau dekat, kalau jauh tak bau dah. Kencing kalau cuba tak cerok, tengok masuk, tambah yang petai pula, masya-Allah. Memang bau haring. Corok macam mana pun susah nak hilang. Kencing lebih najis berbanding dengan najis juga darah pun, tapi lebih berat najis ni kencing. Maka Imam Hanafi kata, kalaulah aku menggunakan akal, nescaya aku akan mewajibkan orang yang kencing itu mandi wajib. Kalau guna akal lah, sebab kencing tu lebih teruk najis daripada darah. Orang perempuan keluar darah. Kita lelaki perempuan keluar kencing ni masya-Allah bau busuk, tambah keluar kat belakang lagi lah. Tapi sebab apa basuh berak tak kena mandi wajib? Jenuh mandi wajib. Tambah kalau kencing, tiap-tiap kali kencing kena mandi wajib, jenuh mandi. Ping kelas tu 3-4 kali dah kencing. Tempoh kelas tu 3 kali mandi wajib. Tapi Imam Hanafi tak kata orang yang kencing mandi wajib, orang yang keluar haid yang wajib kena mandi. Sebab itu syariat. Itu adalah syariat. Jadi kita ni pun sama juga, kita berhukum dengan syariat dengan kita berhukum menggunakan akal. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-27, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Ini persoalan daripada saudara kita tadi, ada kaitan apa dia? Hadis ni muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal sedangkan ia masih memiliki hutang puasa, maka membayarnya adalah walinya kena bayar. Baik, kata Ibnu Qudamah fil Mughni, dalam kitab Mughni, kitab yang besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan disebutkan ayyamuta qabla imkanil qada li'uzrin min maradin aw safarin aw ajzin 'anis sawmi fahaza la syai'un 'alai 'inda aksar ahlul ilmi. Kata Ibn Qudamah yang pertama, bahawa seseorang itu mati sebelum mampu untuk qada puasa. Kalau dia ada qada puasa, contohnya dia sakit bulan Ramadan, dan kemudian dia tidak mampu untuk qada puasa dengan sebab dia berterusan sakit, ataupun lepas Ramadan tu dia musafir, ataupun lepas Ramadan tu dia lemah daripada berpuasa. Orang tua dah memang tak larat dah nak puasa, bukan sebab sakit, memang pasien tak larat, uzur juga. Maka yang demikian itu tidaklah wajib bagi dia untuk qada di sisi kebanyakan ahli ilmi, maka dia kena bayar fidyah sahaja. Yang kedua, ayyamuta ba'da imkanil qada. Nampak? Dia ni mati selepas mampu menunaikan qada.
falwajibu an yut'ima anhu likulli yawmin miskinan wa hadha qaulun aksar ahlul ilmi. Nah, bahawa dia ni mati lepas mampu untuk qada. Contoh dia sakit bulan Ramadan, bila mai 1 Syawal segak elok. Allah, nak Ramadan sakit, bila mai 1 Syawal segak. Ni biasalah nak. Mungkin ada setengah di kalangan mereka yang macam tu. Maka dia mampu untuk puasa, qada balik apa yang ditinggal dalam Ramadan. Syawal sebulan dia raya sana sini apa semua. Tiba-tiba mai 1 Zulqa'dah mati dia. Hak ni maksudnya wajib dia kena qada. Kalau dia tak qada, maka dia kena bayar fidyah kalau dia mati dah. Nah, kalau dia mati, ahli keluarga dia wajib kena bayar fidyah 30 cupak. Nah, jangan kurang, lebih tak apa. Seorang contoh setupak beras saja. Kalau segantang pun 3 kilo lebih. Kalau setupak lagi kurang daripada jumlah itu. Tapi kalau dia nak bayar seorang 1 kambing beras, lagi bagus, tak ada masalah. Lebih tak apa, jangan kurang. Nah, lebih tak apa, jangan kurang. Contoh kalau 30 hari 30 kambing beras, lebih daripada cukup lah tu. Nah, tapi kalau yang sekurang-kurangnya ataupun yang paling minima adalah 1 cupak beras. Nah, 1 cupak beras yang hari ini dinisbahkan dengan harga RM7 sahaja. Itulah jumlah zakat fitrah yang kita bayar. Semua bayarlah zakat fitrah. Tak bayar ni. Ni 23 Ramadan lah. 22 Ramadan lah ni. Kira raya, beli baju raya, beli dah. Zakat tak bayar ni. Nah, ni kena bayar zakat. Orang Uban bayar ni zakat. Bayar lah. Ni kena tanya ni, bayar tak bayar lagi. Ni duk kalut raya, duk kalut nak balik beli tiket, beli dah. Tapi tak beli, tak bayar lagi RM7 je pun. Nah, tiket pakat beli dah RM40, tapi zakat tak usah nak bayar. Kena bayar no, zakat. Zakat fitrah wajib setiap orang. Baik. Itulah kadar secupak beras, lebih kurang no, lebih kurang. Baik, hadis yang berikutnya an Anas radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalus sadaqah afdalus sadaqah fi Ramadan. Nah, sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan. Nah, inilah sedekah yang paling baik. Sedekah banyak mana ni? Banyak mana pun tak apa. RM1 pun sedekah, RM2 pun sedekah, nah, RM5 pun sedekah. Mana yang kita mampu, insya-Allah. Nah, kalau kita mampu RM1, bagilah RM1. Kalau kita mampu RM2, bagilah RM2, tak ada masalah. Nah, benda ni semua adalah untuk kebaikan. Jadi amalan untuk bersedekah ini adalah satu perkara yang dituntut oleh syarak. Sebab apa? Disebabkan rezeki ini pun milik Allah, Allah Ta'ala yang bagi. Maka tidak menjadi kesalahan kalau kita berkongsi. Nah, berkongsi akan rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab itulah hari ini kita dapat peluang yang banyak. Ada yang nak buat masjid, ada yang di kalangan kita ni yang nak perbesar surau, ada yang di kalangan kita ni yang nak tukar kapet baru. Semua tu kadang-kadang kita tak ada peruntukan. Maka orang anjurkan kepada kita untuk buat baik. Tak mau bagi tak apa, jangan duk mengata. Ni tak bagi pun tak mengata ke orang pula. Tu masalah. Bagi tak mau, tapi menghalang pula orang yang nak memberikan derma. Ini kadang-kadang berlaku masalah di kalangan masyarakat kita. Banyak contohnya hari ini pusat-pusat pengajian, pondok-pondok dan sebagainya memerlukan bantuan. Sebab bukannya ada sumber yang tetap, bukanlah ditanggung semuanya oleh kerajaan negeri ke oleh kerajaan Malaysia, memang tak ada. Sebab disebabkan itu semua ditanggung sendiri atas inisiatif dan atas dasar kesedaran dan amanah ilmu untuk menyebar luaskan ilmu agama ni. Maka ilmu agama ni memang tak ada bayaran. Bayarannya hanya daripada Allah. Tapi zaman sekarang ni kalau tak ada duit susah juga nak bergerak. Maka kita bagi infak fi sabilillah. Tak bagi banyak tak apa, bagi sikit. Ini adalah sebahagian daripada apa yang sepatutnya kita lakukan
untuk melihat masa depan agama kita dalam keadaan yang baik. Nah, kalaulah setengah tempat tu dia anjur program apa? Program artis, kadang-kadang bayar 5,000, baru 3 lagu 5,000. Ustaz 3 jam bayar 5,000. Betul. Ni artis. Ni bukan nak tipu ni. Dayang Nur Faizah. Tak sampai 3 lagu 5,000. Berapa minit ni 3 lagu ni? Tak sampai setengah jam. Duk atas tu setengah jam nak buat persiapan untuk dia saja. Mikrofon tu check sound tu berapa kali dah. Duk kena main speaker besar lori. Tu dia jenuh sewa. Tapi masya-Allah tabarakallah, orang boleh bayar sampai 5,000. Tapi kalau dalam bab ustaz ni tak apa, ustaz ni kena ikhlas, bagi RM50 pun tak apa. Tu dia pandai. Tambah agama ni kena ikhlas, tak boleh kutip-kutip derma ni apa semua ni, mana boleh. Ni menyebabkan fitnah lah apa semua, pandai. Dalam bab agama dia pandai pula dia timbul fitnah. Tapi hak panggil artis sampai berapa ribu bayarnya. Tambah lah ni projector bank. Projector bank. Satu lagu tu ya pun meletup tak sangka lah. Memang view ni berjuta-juta. Try panggil dia tengok match, kena bayar berapa? 1,000 padan kan? Tak padan, lebih mau lah. Baru satu lagu tu untung belum tentu pitching okey tu. Main sorak-sorak tak seperti real, tapi syok dengar muzik dia pun tak apa dah. Berapa nak kena bayar 5 minit dia punya lagu tu? 5,000 padan kan? Dengan populariti yang ada, berapa view, berapa juta yang view dia tu. Asal tak padan 5,000 nak lebih. Tapi pernah nak kita fikir, nak guru-guru yang main mengajak kita bagi banyak mana? Tu jangan kita ni buat satu andaian yang meleset, andaian yang kadang-kadang menyebabkan kita ni rasa kita cakap semua betul. Bila kita cakap, semua nak orang dengar cakap kita. Tak betul. Cara tu tak kena. Cara tu tak tepat. Sebab kadang-kadang guru-guru yang main mengajak ni dia guna modal dia sendiri. Kadang-kadang mungkin ada guru-guru yang meletakkan bayaran, dia ada yang orang dia pergi tempat tu, dia tahu tempat tu mampu bayar untuk dia. Ada setengah letak bayaran, tapi jadi isu. Letak bayaran pun saya rasa taklah lebih daripada artis yang meletak bayaran. Dia letak bayaran tu sebab ada juga yang mungkin dia ada tempat pengajian dia sendiri, dia ada tempat yang dia nak tanggung, itulah sumber dia, maka dia ni jadikan bahagian untuk dia sikit, dan kemudian untuk siapa yang dia bela, anak yatim ke, orang susah ke, ataupun pelajar-pelajar yang duduk di bawah pusat pengajian dia ke. Itu kita tak tahu. Ini adalah sebahagian daripada perkara yang kadang-kadang kita jadikan media masa ni, Facebook kita ni, untuk tempat luahan dan bagi berceramah orang. Tempat luahan yang tak sepatutnya kita luah. Bila kita luah, orang jadi bergaduh habis, disebabkan kita punya kata-kata. Jadi kita kena hati-hati dalam bab kata-kata ni supaya tidak menjadi perkara yang lebih parah. Jadi bab sedekah ni, sedekah bila tak mana pun sedekah untuk pembinaan masjid, sedekah untuk surau, sedekah untuk Palestin, sedekah untuk pusat-pusat pengajian. Semua itu adalah perkara yang baik, perkara yang elok, disebabkan perkara itulah yang menjadikan kita ini tinggi darajat di sisi Allah, sebab kita boleh berkongsi rezeki dengan orang, dan menunjukkan sifat kesederhanaan kita, sifat yang tak tamak. Maksudnya kita ni bila lebih rezeki, ada rezeki pendapatan kita alhamdulillah cukup untuk keluarga kita, untuk diri kita, ada lebih, yang lebih tu kita bagi pada orang sebagai perkongsian kita dengan orang yang susah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita banyakkan sedekah. Jangan kita sedekah senyum saja. Memanglah senyum pun sedekah juga, tapi takkan nak senyum saja sampai ke mati. Kena paling kurang senyuman ni dia habis tang situ. Kalau rezeki duit kita bagi, insya-Allah dia akan berkembang, dia akan kekal. Kalau kita buat benda yang wakaf, akan kekal, sehingga selagi mana benda tu ada, maka selama itulah pahala kita akan berkembang, insya-Allah. Hadis yang berikutnya, an Abdullah ibni Amr
Ini anak kepada Sayyidina Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'il Qur'an fi syahr. Qultu inni ajidu quwwatan hatta qala faqra'ahu fi sab'in wa la tazin ala zalika atau kama qala. Hadis ni panjang. Hadis ni sebenarnya hadis yang panjang. Dia cerita dia macam mana cerita dia Abdullah ini dinikahkan oleh ayahnya. Dinikahkan oleh ayahnya, maka seronoklah orang baru menikah ni. Memang kita ni masya-Allah kalau baru kahwin memang seronok. Yang tak kahwin ni memang dia seronok nak kahwin. Muslimat pun sama, muslimin pun serupa, 2 kali 5. Lagi tak kahwin tu masya-Allah, dia ni masya-Allah mengidamkan kalau perempuan dia nak kalau boleh yang tinggi lampai, nak kalau boleh yang putih. Dia nak hak putih je, hak kelam tak mau. Dia nak kalau boleh hak yang hidung ni mancung, kalau baling hanger ni boleh sangkut. Hidung yang mancung, apa ni, macam-macam lah. Tak mau gemuk-gemuk, tak mau ni, nak kurus-kurus saja. Ni dia ada taste dia. Kalau orang perempuan pun dia nak kalau boleh biarlah bakal imam dia tinggi, badannya sadu kan. Ni semua adalah taste-taste sebelum kahwin ni. Dah kahwin tu baru orang tahu lagi tinggi rendah. Baru tahu bahawa betapa susahnya nak membawa satu bahtera perkahwinan ni. Sebenarnya susah. Bila mai anak, satu hal pula nak urus anak. Ini adalah satu cabaran yang sebenarnya kalaulah orang yang berfikir nescaya dia akan relakan diri dia ni bujang terlebih dahulu sebelum dia sampai kepada seruan untuk berkahwin. Biarlah masa dan takdir yang menentukan. Dia tak payah nak usaha-usaha sangat. Usaha-usaha juga, tapi biar maqam kita ni selesai dulu. Maksudnya kita belajar, yang contohnya orang lelaki ni nak habiskan duitnya untuk ibu dulu. Sebelum habiskan duit kita ni untuk isteri kita. Bila kahwinnya habis duit belanja untuk bini dia, untuk mak dia habis. Sepatutnya duit kita ni yang anak lelaki ni habis untuk mak dulu, habis untuk ayah dulu. Sebab kita ni kalau kahwin tak berubah status kita, kena mentaati mak dan ayah. Tapi kalau orang perempuan kahwin, ubah status dia, terus mentaati mak, mentaati suami dia. Mak dan ayah jatuh nombor 2, ayah lagi jatuh nombor 3 lah. Mak nombor 2, ayah jadi nombor 3. Jauh. Jadi kita nak pilih hak mana ni? Kena pandai buat pertimbangan. Kita memang seronok kahwin. Sampai ada yang kahwin lagi sehari esok nak Ramadan, hari ni buat kenduri wadah. Masya-Allah, tabarakallah. Sabar Ustaz. Saya ikut takut kafarah 2 bulan betul-betul. Tu masalah dah. Ini adalah kadang-kadang kita lebih seronok kepada nak berkahwin. Jadi Abdullah ni jatuh contoh seorang pemuda yang dikahwinkan oleh ayah dia. Maka beberapa ketika dia pun ditanya oleh menantulah, kira isteri Abdullah ni ditanya oleh Sayyidina Amr. Tanya macam mana keadaan Abdullah ni, anak saya ni macam mana, baik ke dia, layan kamu elok kah? Maka isteri ni pun jawablah, isteri pada Abdullah ni baru-baru kahwin ni. Dia kata, bagus sungguhlah anak ayah, bagus sungguhlah Abdullah ni, sehingga kan sampai sekarang dia belum menyentuh saya. Tu dia bagus sungguh. Sebelah malamnya tak pernah dia ni bermalam dengan saya. Kita kalau baru kahwin, handset off seminggu. Jangan siapa pun kacau nak pergi bermulan badu. Ni masya-Allah tabarakallah, kahwin tapi tidak bermalam pun dengan isteri dia. Siang ni macam mana? Siang tak pernah makan. Maksudnya puasa. Hari pertama kahwin pun puasa dah. Puasa sampai ke sudah. Masya-Allah tabarakallah. Yang isteri ni tak tahu nak masak apa. Isteri pun puasa juga gamaknya. Ini adalah lelaki yang soleh, sungguh-sungguh soleh ni. Maka Sayyidina Amr al-As ni
rasa rusing, dia rasa isbiak, betul anak aku ni sampai tak bermalam langsung, sampai siang pun tak makan langsung, puasa. Ini adalah satu orang yang cukup hebat. Maka hadis ni dipendekkan, jadi ringkaskan. Maka Sayyidina Amru pergi tanya akan Rasulullah keadaan anak dia ni yang tak macam orang lain. Kalau orang lain ni kahwin, lain ceritanya. Ni kahwin Masya Allah, malam tak pernah tidur dengan isteri dia, siang pula puasa. Maka bila pergi tanya Rasulullah, Rasulullah panggil Abdullah. Rasulullah panggil Abdullah. Di antara dialognya, Rasulullah bersabda, sebelum ayat ni Rasulullah tanya, apa yang kamu buat pada waktu malam? Dia kata, saya khatam Al-Quran semalaman 1 kali khatam. Ni kira malam pertama ni baca Quran. Malam pertama baca Quran 30 juzuk selesai. Kita bukan kata malam pertama, malam Ramadan pun tak baca Quran. Malam Ramadan pun duk tengok Facebook lagi. Malam Ramadan duk tengok WhatsApp lagi. Malam-malam akhir Ramadan dia tidur lagi dan lagi tidur. Itu adalah kebiasaan. Ni malam pertama, malam yang menjadi igawan setiap pemuda dan pemudi. Oh, seronoknya malam pertama ni. Tiba-tiba Abdullah ni, anak kepada Amru, dia baca Quran tiap-tiap malam khatam. Semalam sekali, semalam sekali, semalam. Tu yang tak sempat nak tengok bini dia tu. Maka Rasulullah pun kata, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Nabi kata, hang tak payahlah macam tu, wahai Abdullah. Baca semalam 1 juzuk, sebulan sekali khatam. Cukup lah tu, kira banyak lah tu. Nabi pula kena bagi diskaun kat dia. Kita ni nak diskaun saja. Dah sikit dah nak diskaun. Ustaz, ada tak pandangan yang kata buat 4 je rakaat sembahyang tarawih? Dah 8 tu diskaun dah, hang nak 8 lagi. Tu masalah dah. Ni dah asalnya 20, dia diskaun 8 pula. Ada tak pandangan 4? Dah buat 4, ada tak pandangan kalau dia tak buat langsung pun tak apa, dia buat satu amalan lain dapat pahala sama macam tarawih. Ni lagi kemas. Ni biasalah, soalan-soalan tu biasa nak ditanya. Maka Nabi pun kata, bacalah Al-Quran itu dalam masa sebulan. Khatam sehari 30 hari sekali. Aku berkata sebenarnya, Abdullah pun berkata, sesungguhnya aku lebih mampu daripada itu ya Rasulullah. Rasul dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tazid alayya, tambah. Dalam riwayat lain, tambah lagi, aku mampu lebih daripada itu. Maka beliau pun bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu bacakanlah, khatamkanlah Al-Quran ia dalam 7 hari. Janganlah melewati batas itu, kata Rasulullah. Hang buat 7 hari sekali, macam mana pun seminggu sekali, jangan lebih. Tapi dalam hadis yang lebih panjang lagi, Sayyidina Abdullah kata, ya Rasulullah, zid alayya, tambah lagi kepada aku mampu buat lagi. Itu riwayat yang panjang, sehingga kan Nabi kata cukup takat 7 hari saja. Memang ada para alim ulama yang lain disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, Qatadah setiap 3 hari sekali khatam. Qatadah tabi'in kabir, 3 hari sekali khatam Al-Quran dalam Ramadan. Kalau selain daripada bulan Ramadan, dia ambil sunnah ni 7 hari sekali Qatadah. Ibn Rajab sebut dalam satu riwayatnya adalah Qatadah ni hari selain Ramadan dia akan baca 7 hari sekali khatam. Bila mai Ramadan, setiap 3 hari. Maksudnya sehari berapa juzuk? 10 juzuk. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kita kalau sehari 10 juzuk, perasan tak ada ambil kelas. Tak ada ambil kelas. Sebab tak sempat nak baca. Bila mai 10 malam yang terakhir, kata Ibn Rajab, Qatadah ni akan khatam sehari sekali. Maksudnya dia mampu buat sehari semalam khatam, sehari semalam, maksudnya 10 kali khatam Al-Quran di 10 malam yang terakhir. InsyaAllah, tabarakallah.
Al-Imamuna Syafi'i rahimahullah, imam kita dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi rahimahullah, diriwayatkan bahawa khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sehari 2 kali. Nah, sehari 2 kali, maksudnya sebelah siang 30 juzuk, sebelah malam 30 juzuk, habis dalam Ramadan 60 kali. Boleh? Macam boleh? 60 kali. Terap terus masuk ICU. Nah. Disebutkan zaman khilafah Sayyidina Muawiyah rahimahullah, qadhi di Mesir, dia khatam sehari 3 kali bulan Ramadan, maksudnya sebulan 90 kali. Ada di kalangan mereka yang khatamkan Al-Quran setiap kali lepas waktu semayang, maksudnya sehari 5 kali. Kalau subuh sampai zuhur tu boleh gagah, kalau isyak sampai subuh tu boleh gagah, tapi kalau waktu asar sampai maghrib tu payah juga. Hak tu time pasal Ramadan. Nah, kalau waktu maghrib sampai isyak lagi singkat tu, hak tu untuk makan. Dia makan saja 45 minit. Nah, mana sempat khatam Quran. Nah, ini adalah kelebihan para alim ulama satu ketika dahulu dalam bab penghataman Quran. Dan disebutkan Sayyidina Osman bin Affan khatam Al-Quran hanya pada rakaat yang pertama saja, selesai. Lepas Fatihah, Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas, baru rukuk. Imam try tengok buat kat surah Al-Falah ni, tengok. Ni muda-muda ni kena test tengok sehari berdiri lama. Nah, dia tak buat dah. Nah, esok dia kata aku tak mau main dah surah, aku semayang di rumah lagi bagus. Nah, semayang dalam hostel lagi bagus. Ini adalah kemampuan kita. Maksudnya Nabi ni habaq kata jangan hal lebih, sebab apa? Walaupun sahabat mampu, supaya nak ajar jangan melampau juga dalam ibadah. Kalau mampu buat macam mana pun, jangan berlebih-lebihan. Nah, kita ni kalau contoh mai semangat naik syekh apa kan, jangan buat semayang witir 11 rakaat terus. Nak aku hari ni semangat 11 rakaat terus semayang, tiba-tiba setahun tak semayang witir dah. Nah, sebab apa? Semangat sangat. Kalau semangat, buat pelan-pelan, sikit-sikit. Nah, buat semayang 2, jangan terus buat 8. Memang ada riwayat 8. Semangat macam mana pun buat 2. Nah, lagi baca Quran. Baca Quran pun jangan baca banyak terus, takut jemu. Baca sikit-sikit. Lama-lama bila kita dah rasi dengan ibadah itu, barulah kita bertambah dan bertambah. Yang pentingnya adalah istiqamah. Itu paling utama. Baik, di sebelah siangnya pula Rasulullah tanya pada Abdullah ni, hadis yang sama, tapi kita ambil tentang syahid dia saja. Sayyidina Rasulullah tanya sebelah siang ni hang buat apa? Dia kata aku hari-hari puasa. Tu dia Nabi kata, nah, hari-hari puasa. Nabi kata tak payahlah puasa hari-hari. Puasa sebulan 3 hari sudah. Dalam sebulan 3 hari, sebab sehari mewakili 10 kebaikan. Maka kalau kamu puasa 3 hari, seolah-olah macam puasa sebulan. Kecuali Ramadan, jangan puasa 3 hari ya. Nah, hidup puasa 3 hari juga berat. Nah, puasa Ramadan sebulan lah. Hak lain 3 hari. Mai Syawal 6 hari, yang lain buat 3 hari, 3 hari, 3 hari, tak apa. Kemudian Masya Allah Rasulullah berkata kepada ni, Abdullah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah zid alayya, tambah lagi aku mampu lebih daripada tu. Rasulullah kata kalau kamu nak puasa juga, nah, lebih kurang hadisnya puasalah hari Isnin dan Khamis, paling kurang dalam sebulan dapat dalam 8 hari. Cukup lah tu, kira banyak lah tu. Kemudian kata Abdullah lagi, zid alayya, tambah ke atas aku. Maka Rasulullah kata, puasalah kamu selang sehari. Nah, puasa seperti mana Nabi Daud, dan tidak ada lebih lagi daripada itu. Maksudnya puasa, hari ni puasa, esok buka, lusa puasa, tulat buka. Maksudnya dalam sebulan puasanya 15 hari, lebihnya makruh. Lebih makruh. Boleh juga puasa, tak ada masalah. Kalau lebih makruh daripada jumlah itu. Kata Abdullah, ya Rasulullah tambah lagi aku mampu buat. Rasulullah kata cukup takat tu saja, istiqamah.
Maka dalam riwayat yang lain, Abdullah ni bila sampai pada usia yang tua, dia dah istiqamah banyak dah. Sehari puasa sampai 15 hari puasa sebulan. Dan kemudian tiap-tiap malam nak khatam Quran. Bila saat tua, maka dia teringat akan rukhsah yang diberikan oleh Nabi pada waktu dulu. Dia kata, alangkah indahnya kalau dahulu aku berpegang dengan keringanan yang Nabi sebut, aku boleh istiqamah dalam amalanku. Ni dah mai tua, aku tak larat nak ibadah dah. Tu kelebihan. Maksudnya hikmah Nabi kata jangan buat banyak terus, buat sikit-sikit. Dalam masa yang sama, banyak galakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat amal kebajikan. Tapi dalam satu-satu hadis yang lain, Nabi kata jangan melampau. Tapi ni hadis ni sesuai untuk sahabat. Untuk kita, sesuai hadis ni bagi kat kita. Nah, untuk sahabat Nabi, Nabi kena bagi sesuai. Sebab orang rajin. Kita ni malas, balok. Kena abang kata sehari kena baca 10 ayat. Kena letakkan target. Kalau tak letak target, tak baca terus. Sehari kena selawat 1000 kali. Tak selawat. Sebab apa? Sebab dia memang malas daripada asal. Maksudnya hadis Nabi SAW yang ni kena 30 juzuk semalam, kena letak pada kita. Paling kurang dia baca dah 1 juzuk. Nah, hari-hari kena puasa ni, sunat puasa hari-hari. Nah, tapi paling kurang dia tak puasa hari-hari pun, paling kurang dia puasa lah 3 hari sebulan. Jangan kita terus ambil hak ringan. Sebab apa? Kita memang malas. Sahabat ambil hak daripada berat, sebab apa? Memang rajin. Rasulullah ringankan. Kita daripada malas, kalau ringan lagi, balok lihat. Nah, dia jadi urat apa ni, balok ni tebal, dia susah. Sebab kita diajar beringan-ringan. Sebab itulah bila kita ni muda-muda, afdal buat 20 rakaat. Kalau terang muda ni pun buat 8, mai umur 80 buat apa? Agak-agak tak buat terus. Buat tak? Muda-muda ni buat 20. Ni muda pun buat 8 dah. 8 pun 1 ayat saja rukuk terus. Agak-agak kalau tua buat berapa? Tak buat terus. Maksudnya time muda buat 20, bila tua 8 okey lah. Maksudnya kita tak larat. Ni main muda-muda pun 8. Kalau tua, sama ada tak buat terus ataupun buat juga 8 tapi Fatihah saja. Lepas tu tak ada surah lah. Ini kadang-kadang kita beringan-ringan di dalam melakukan ibadah. Dia punya kesan dia adalah kita rasa malas nak melakukan ibadah. Nah, jadi kita kena ambil galakkan semangat yang Nabi ajak kepada sahabat-sahabat Nabi supaya kita ni rajin dalam melakukan ibadah. Hadis ni supaya kita menjadi motivasi. Nah, motivasi sebab apa? Memperbanyakkan ibadah di 10 malam yang terakhir. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-30. Ada 10 lagi hadis. Masya-Allah, penat dengan ni. Sandak Ustaz. Okey. Hadis yang ke-30 an Abdullah an Abdurrahman ibn Abdul Al-Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu laylatan fi Ramadan ila al-masjid فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل من ثم عزم فجمعهم على أبي ابن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله أو كما قال. Jadi hadis ni adalah sampai kepada hadis Sayyidina Umar. Maksudnya hadis ni adalah hadis yang mauquf. Nah, hadis yang mauquf, hadis yang terhenti kepada Sayyidina Umar.
Dia kalau hadis berhenti kepada tabi'in, maksudnya hadis maqtu'. Kalau hadis itu terhenti kepada Sayyidina Nabi SAW, namanya adalah hadis marfu'. Itu adalah kategori hadis. Baik, daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari, bahawa dia berkata, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ketika itu menjadi khalifah, pada malam Ramadan menuju ke masjid. Terdapat orang-orang yang solat berkelompok-kelompok secara berpisah. Waktu tu semayang asing-asing, semayang tarawih lah ni. Semayang tarawih yang dimaksudkan dengan semayang di sini adalah semayang tarawih. Maksudnya kita faham semayang tarawih ni asal usulnya disembahyangkan secara bersendirian. Cuma kalau ada juga zaman sahabat yang berjemaah atas inisiatif mereka yang pernah bersembahyang di belakang Nabi beberapa malam yang pertama, sembahyang secara berjemaah. Adapun yang lain sembahyang secara bersendirian. Sembahyang tarawih ni afdal sembahyang secara sendiri. Boleh faham tak? Okey, tak apa, saya ingin kita bincang di penghujung. Jangan kita pegang lagi sembahyang sendiri itu afdal. Kita tengok tak mana yang lebih afdal. Baik. Ada yang solat sendiri dan ada yang solat diikuti oleh makmum yang jumlahnya kurang daripada 10. Ada juga sembahyang berjemaah tapi tak sampai 10 orang di belakang imam tu. Maka Umar pun berkata dah. Dia berkata kepada Abdul Rahman bin Abdul Qari ni, dia baru duduk berjalan nak pergi masjid. Waktu tu jangan kata apa Sayyidina Umar lambat pergi sembahyang. Jangan kata lagu tu. Sebab sembahyang isyak dah confirm dah sembahyang berjemaah. Lepas sembahyang isyak tu kadang-kadang tak diturunkan lagi sembahyang tarawih. Sebab pada waktu tu sembahyang tarawih disembahyangkan secara berasingan. Berasingan, maka Sayyidina Umar mai daripada mana dia tengok orang ni sembahyang lagu ni, orang ni sembahyang sikit lagu ni, orang ni sembahyang asing, ada yang berjemaah tapi tidak sampai 10 orang. Begitu. Kemudian Sayyidina Umar pun kata, aku fikir seandainya mereka semua solat berjemaah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik. Dia kata, aku kalau rasa ni sembahyang ramai-ramai seorang jadi imam kan bagus. Lebih nampak teratur. Ni kawan ni duduk rokok, kawan ni duduk sujud, kawan ni sembahyang seorang-seorang, kawan ni sembahyang 10 orang. Nampak tak comel. Baik. Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu, lalu mengumpulkan mereka dalam satu jemaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Khalifah ni bila dia berkeinginan, dia pun kalau boleh nak benda tu direalisasikan. Kemudian aku keluar lagi bersamanya, kata Abdul Rahman bin Abdul Qari ni, keluar bersamanya Sayyidina Umar pada malam yang lain, dan ternyata orang-orang solat dalam satu jemaah dengan dipimpin oleh seorang imam. Lalu Umar pun ketika itu tengok, Masya Allah, Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, kata Sayyidina Umar. Tu dia. Maksudnya benda ni, bid'ah yang dimaksudkan dengan bid'ah ni bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni maksud dia adalah sesuatu perkara yang tidak berlaku zaman Nabi. Itu maksud dia. Bid'ah ni adalah satu perkara yang tak pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab apa kata Sayyidina Umar bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini? Sebab zaman Nabi tak pernah berjamaah macam ni. Maksudnya bid'ah bukan hukum. Ni kita kata ni siapa ni bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Bid'ah hasanah ke atau bid'ah yang dalalah? Disebabkan bid'ah ni satu benda yang tidak ada asas zaman Nabi. Mikrofon pun tak ada zaman Nabi. Maka mikrofon juga termasuk dalam bid'ah. Maka dia kata ni tak apa, ni bid'ah yang memerlukan hajat. Kalau tak ada mikrofon, jenuh tempit time Ramadan ni. Maka bila dia berkata yang demikian, maksudnya dia juga bersetuju bahawa bid'ah ni ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Boleh faham tak? Contoh kalau kita mula-mula lah orang kata, ni apa ni, Nabi tak pernah zikir.
lepas sembahyang ni bid'ah. Untuk orang main barang kita lah betul. Kalau begitu hang jangan main naik kereta lah. Kereta ni bid'ah. Kereta Azia, kancil, kura-kura, nah semua tu bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Kemudian dia kata dak, hak tu bid'ah boleh. Sebab apa? Bid'ah itu memerlukan kita berhajat apa semua. Maksudnya di situ poin kita supaya kita tidak bertelagah. Ada bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang tidak boleh. Di situ poin datang situ. Maksudnya kalau kamu kata naik kereta tu boleh sebab itu keperluan, apa masalahnya kalau kita berzikir lepas sembahyang? Itu juga satu keperluan. Berapa ramai lepas ni tahu kata ada zikir lepas sembahyang? Kadang-kadang zikir pun tak kenal tempat. Nampak tak? Kadang-kadang kita pun tak tahu bahawa zikir yang macam mana. Subhanallah mesti dibaca tiap-tiap lepas sembahyang 33 kali. Kemudian yang baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33 kali, baca ayat kursinya, baca al-fatihahnya, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga habisnya. Itu semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang tahu kata kalau imam tak baca, berapa orang tahu kata benda tu sunnah? Kalau lepas main semua senyap, semua balik dia betul dah. Menyebabkan tidak ada satu anjuran untuk mendidik masyarakat berzikir. Maka itu masih dikira keperluan. Sebab kalau kita rasa tak perlu dah, ramai orang tahu. Kalau kamu kata ramai orang tahu, ramai lagi yang tak tahu. Dia kata semua orang celak dah, masyarakat apa semua dah tahu dah sunnah Nabi. Banyak mana kamu kata sunnah Nabi diketahui, banyak lagi orang tak tahu. Sebab apa? Contohlah, ni saya buat perumpamaan yang paling mudah. Dan saya ni pernah juga masuk stadium Bandaraya tahun lepas, pergi tengok bola. Bola ni waktu tu Penang duk Liga Perdana, Liga Chokia lah, bukan Liga Super, Liga Perdana. Waktu tu ada Chan, orang kata boleh nak pergi ke Piala Malaysia apa semua ni, dan dapat tempat nak juara liga. Nabak kata ni kemas jugalah Penang pun, tapi masuk Liga Super cerai. Kita pun ambil perkembangan juga sikit-sikit. Liga Perdana ni kira dia main tak ada saya langsung, tapi bila ada perlawanan Pulau Pinang di Bandaraya, penuh orang main, ramai penuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekira-kira kalaulah kita kumpul seluruh masjid di Pulau Pinang yang berjalan serentak kuliah maghrib, pada waktu tu orang ramai mai, semua mai ni satu kuliah masjid, saya rasa tak boleh nak menandingi satu stadium saja di Pulau Pinang jemaah yang taburan di seluruh Pulau Pinang yang pergi semayang. Nak abang kata ramai yang pergi tempat maksiat lagi, tapi saya pergi bukan tempat maksiat. Nak abang kata ramai lagi yang pergi ke tempat yang lara berbanding dengan yang duduk di tempat yang baik. Waktu tu saya pergi ni atas, orang kata anak-anak muda kita ni ajak ustaz kita pergi semayang dalam stadium. Ni nak tunjuk orang kata Islam itu mudah. Saya sebenarnya jadi tak berapa, orang kata tak selesa sangatlah kadang-kadang tu nak pergi ramai-ramai. Dan saya ni secara hakikatnya, kalau seorang-seorang tu nak pergi beli makanan di restoran tu jadi segan. Sebab kita ni jadi macam mana tak tahu, orang tengok kita nak pergi seorang-seorang, makan seorang-seorang, jadi segan. Melainkan kalau ada teman, baru saya akan duduk di kedai. Kita jadi rasa segan ni. Tapi bila anak-anak muda ajak pergi ni, saya berkata tak apalah, kita try pergi. Pergi ni tujuan untuk semayang maghrib di stadium, supaya diikuti oleh anak-anak muda yang lain. Kata Islam tu mudah. Sebab ramai yang masuk sebelum maghrib, duduk di tempat tu sampai isyak, duduk tang tu juga. Maksudnya maghrib tak semayang. Nampak tak? Jadi kita pergi nak berdakwah, tapi tak ada risalah lah. Cuma bukan semayang di tengah-tengah padang. Tengah-tengah padang saya kena kad merah dengan dia pula. Jadi maksudnya semayang ni ada di Stadium Bandaraya tu ruangan sudut, di situ kita semayang. Ada di peltak tarapan tu, kita pun balut tak lapik takat mana yang ada semayang.
Lepas beberapa ketika 2-3 bulan juga 2-3 minggu lepas tu mai orang buat tapak surau di situ. Alhamdulillah satu pengembangan kan. Mai kali ketiga kira boleh semayang terus tentu. Ada konkrit elok dah, bumbung pun ada dah semua. Boleh semayang kat situ. Maksudnya satu perkara yang baik kita buat. Tapi bukan nak abang, sebab saya mungkin dah MPP dah cadang lama nak buat dah. Tapi bila tengok kita semayang tu menunjukkan ada orang semayang, ada orang nak semayang, cuma tempat tak ada. Stadium lepas ni kena buat surau bagi besar sikit. Laungkan azan. Apa salah? Laungkan azan. Nak tandas bagi luas sikit, bagi ramai sikit, nak ambil wuduk. Nak kencing apa senang sikit. Nak ambil semayang supaya mempermudahkan orang ramai. Dan ini adalah salah satu daripada kelebihan. Dan salah satu daripada apa yang masya-Allah kita buat tu bukan tujuan nak menunjuk, tetapi nak tunjuknya bahawa benda tu Islam mudah. Kalaulah kita kata terus membida'ahkan itu, membida'ahkan ini, nescaya Islam tu dia akan jadi tidak mudah disampaikan dengan cara pendekatan yang baik, cara pendekatan yang halus. Sebagai contoh, kalau kita bincang isu bab tahlil sebagai contoh, ada yang kata ni tahlil tak ada, zaman Nabi memang tak ada. Memang zaman Nabi tak pernah berlaku. Ya, memang kita akui. Tapi berapa ramai yang tahu bila ada keluarga yang meninggal dunia, ada satu corong, satu lorong untuk kita bagi pahala kepada si mati kalau kita tak buat tahlil. Ini adalah satu perkara, dan bukannya kita boleh sampaikan kepada semua masyarakat dengan kemampuan kita, tetapi sebenarnya dengan amalan itu juga boleh menyampaikan ilmu kepada masyarakat kita. So masalah yang kalau kita pergi rumah, dia kata makan harta anak yatim dan sebagainya, kita tidak pernah pun mewajibkan untuk buat kenduri. Bila buat tahlil ni atas inisiatif tuan rumah, dia nak menjamu tetamu yang datang. Dan kalaulah lebih baik kita lepas ni kita pergi rumah orang buat tahlil, rumah tu ada kematian, kita bawa sendiri makanan. Tu lebih baik. Boleh ke buat lagu tu? Susahlah sikit. Jadi susah. Benda tu benda yang kita kena bincang teknikalnya macam mana. Dia masalahnya bincang teknikal saja, bukan bincang teknikal untuk menggagalkan benda tersebut dan mengharamkan benda tersebut. Padahal kita tidak bincang macam mana cara penyelesaian yang baik. Ini kadang-kadang ahlul ilmi juga bertelingkah masing-masing disebabkan masing-masing tidak ada sikap salamatus sadri, berlapang dada di antara satu sama lain. Baik, tak apalah. Jadi masa Umar kata ketika ini sebaik-baik bid'ah adalah ini, menunjukkan bahawa bid'ah itu boleh berlaku. Bid'ah itu boleh berlaku walaupun Nabi tak ada dah pada waktu tu. Nabi tak pernah pun suruh sembahyang tarawih berjemaah, tetapi Sayyidina Umar melakukan perkara tersebut dan dia mendakwa bahawa ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dan mereka tidur terlebih dahulu dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang solat awal malam, yang ia maksud untuk mendirikan solat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan solat pada awal malam. Nah, kata Imam, kata Sayyidina Umar, dia kata walaupun sebaik-baik sembahyang berjemaah ni adalah baik bagi mereka yang tidur awal malam terlebih dahulu, kemudian bangkit untuk melakukan sembahyang tarawih di pertengahan malam. Isu dia dalam hadis ni dua benda. Ni nak bincang panjang, saya kena sandak saya. Tak larat. Okey. Isu dia pertama, dia akan kata, ustaz, tengok hadis ni betul tak sembahyang tarawih secara bersendirian itu lebih afdal? Ya, saya kata bersendirian itu lebih afdal. Kalau macam tu kami tak mau main masjid. Kami nak sembahyang di rumah. Ni kalau kemah orang cakap nak ikut sunnah. Saya ikut sunnah, ustaz, saya sembahyang di rumah. Sembahyang sunat afdal di rumah. Mana sembahyang sunat afdal di masjid? Ni semua bid'ah, Nabi tak pernah buat. Lah ni ukak dulu, rumah Nabi dengan rumah hang jauh mana lagi? Rumah Nabi sebelah je. Sebelah tu ni rumah masjid. Nabi sembahyang di rumah, langkah 2-3 langkah sampai masjid. Rumah hang nak kena start kereta dulu. Kalau start kereta confirm tak main dah masjid.
Baik, kalau kita kata sembahyang tarawih afdal di rumah 20 rakaat, siapa boleh buat 20 rakaat di rumah? Silap-silap tengok Euro, silap-silap tengok TV. Itulah yang afdalnya, yang Sayyidina Jibril kata hikmah berlaku pada zaman kita. Maksudnya bila sembahyang berjemaah ramai-ramai, dia tengok, aku baru umur 20-an ni, pakcik ni main guna tongkat sembahyang sampai 20, aku malu lah aku tak sembahyang sampai 20 rakaat. Semangat kita main jemaah. Kemudian dia buat pula soalan yang kedua. Persoalan kedua apa dia? Tengok ustaz, Sayyidina Umar kata tidur dulu lebih afdal. Tidur dulu, sekali bangun tengah malam sembahyang, itu lebih afdal daripada sembahyang siap-siap. Okey, berapa ramai hak tidur yang bangun? Tu persoalannya. Yang ada tidur terus. Nampak tak? Yang ni masalah dia. Ni masalah dia. Kita ni kadang-kadang bercakap tak ukur badan sendiri. Kita bercakap tu macam kita betul semua. Dia kata ni sembahyang awal-awal tak afdal, kita kena tidur dulu. Tidur dulu, sekali tengah malam bangun sembahyang tarawih. Ni bangun sunnah betul. Tak apa, tengok dia bangun mungkin berapa. Yang dia ada balik ni tidur terus. Kadang-kadang sahur pun tak sempat, subuh pun subuh gajah, kan gajah dinosaur terus. Ni masalah dia. Kadang-kadang kita bercakap tu agama tu nampak pandai sangat tapi jahil. Sebab apa dia suruh buat sembahyang tarawih di masjid dan awal waktu, supaya buat siap-siap. Saking kalau terlena tak apalah, paling kurang dah buat. Itu persoalannya. Itu dia punya penyelesaian. Dan tak ada pun dalam satu hadis mengatakan bahawa qiyamul lail itu berlaku di hujung-hujung malam. Tidak. Qiyamul lail bermula pada waktu maghrib sampai menjelang fajar. Itulah waktunya. Itulah waktu yang diberkati sepanjang itu. Cumanya sembahyang di hujung malam itu baik di saat manusia sedang tidur. Khusyuknya lebih, semua orang tidur dia bangun, maksudnya dia mujahadah lebih. Tapi kalau kita sembahyang di awal pun sembahyang, sekali balik tidur bangun pula sembahyang, itu lagi baik. Tapi kita pun tak pasti kalau aku tidur ni perasan tidur terus. Baik sembahyang dulu. Sembahyang dulu siap-siap, lagi sembahyang pula. Kalau bangun sembahyang siap. Bangun sembahyang pula macam tu. Ni kadang-kadang habis lepas semua balik. Siapa? Ni sembahyang witir elok. Dia tangguh-tangguh sikit ujung-ujung sembahyang ni pun ujung sekali balik tak sembahyang lagi. Kemas cara cerita tu. Apa-apa yang tidur terus witir pun tak buat. Daripada hang tunggu sat berapa minit saja sembahyang witir siap-siap. Balik sekali tidur kalau terjaga sembahyang lain tutup dengan witir, itu pun boleh. Tapi dia tak, sebenarnya kita ni witir ni buat ujung-ujung lagi bagus. Jenis ni cakap sembang kemas. Balik rumah dia bukan sembahyang pun dia tidur. Dia tidur tu tak buat apa. Paling kurang kita buat siap syaitan di masjid ni kira taklah ramai. Balik rumah tu syaitan belunguk. Yang nak jadikan kita ni malas dalam beribadah. Itu yang maksudnya hikmah Sayyidina Umar suruh sembahyang ramai-ramai. Hikmah dia bukan berlaku zaman sahabat, sebab zaman sahabat ni sembahyang seorang-seorang pun kita tak bimbang, dia boleh buat 20 rakaat. Bahkan ada di kalangan mereka yang memanjangkan bacaan, lebih seronok sembahyang panjang-panjang. Hikmah dia berlaku zaman kita. Kita ni contohlah surau Al-Falah ni, panggil imam Masjidil Haram mai. Kata imam kami tak sedap Ustaz. Macam apa ni kata. Tu yang malas sembahyang, baca pun jadi lambat lagu apa tau. Tak apa, kita labak duit, mai imam Masjidil Haram. Pejam mata tu kira macam duduk di Mekah. Buka mata surah Al-Falah lah. Kira pejam mata ni macam memang duduk di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram buat 20. Agak-agak yakin tak di antara kita ni buat sampai 20 habis? Dah, lepas 8 dia balik juga. Bye-bye kata imam, aku nak balik dulu. Kami sunnah orang Melayu 8 saja. Dia pandai lebih daripada orang lain. Sebab apa? Memang ada di setengah masjid di Pulau Pinang panggil imam mai daripada Mekah. Memang buat 20. Wahabi pun buat 20, kita buat 8. Kita lebih Wahabi daripada Wahabi lagi. Nampak tak?
Orang yang fahaman salah ni pun buat 20. Kita ni yang dok berasa di sunnah sangat buat 8. Macam mana buat 20 lah. Di sana tu masya-Allah tabarakallah, di sebuah masjid saya tak tahu lah masjid mana nak. Imam tu main daripada Mekah, dia pun bayar lebih kurang berapa belas ribu lah untuk dia saja. Tapi tambang semua dia main sendiri. Tu nak buat murah lagi tu. Murah. Sebab apa? Tambang sendiri tu kira potong banyak lah tu. Nah, dia cari hotel apa semua sendiri. Tapi jadi imam saja. Masya-Allah. Semayang ni suara memang sedap. Memang saya pun imam di belakang dia masa pergi tazkirah. Memang pejam mata tu rasa macam duduk depan Kaabah. Sedap suara Arab ni, dia lenggok dia lain. Nah, lahjah dia, makhraj dia memang lain. Tapi 8 ya memang berum, tinggal 2 sah. Habis semua hilang. Dia pula bagi baca pendek-pendek je. Ra'i orang Melayu ni. Ni kata bukan sunnah Nabi tapi sunnah orang Melayu. Nah, 8. Nah, sunnah orang Melayu. Orang Arab buat 8 takkan kita buat ni. Tapi tak salah lah nak buat 8 tu buat. Cuma kalau tera kita 8 ni dengan surah yang pendek-pendek, lebih baik 20. Kalau Arab ni kalau buat 8, kalau di Mesir banyak yang buat 8. Tapi masya-Allah bacaannya panjang-panjang. Bacaannya panjang-panjang. Kadang-kadang satu rakaat satu maqra'. Satu rakaat satu maqra', 8 rakaat 8 maqra', habis satu juzuk. Maksudnya satu malam satu juzuk dalam bacaan tarawih. Khatamlah dalam tarawih satu bulan satu Quran. Itu dalam semayang saja. Ini adalah salah satu daripada kelebihan kita beramal secara berjemaah. Jadi buatlah 20. Kalau tak mampu buat 20 tak apalah, buat 8. Yang penting jangan tak buat langsung. Itu saja. Baik. Hadis yang berikutnya an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamid dahri atau kama qala. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia telah menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menyambungnya dengan puasa 6 di bulan Syawal, tak semestinya berturut-turut, yang penting 6 hari dalam bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah pahala dia berpuasa sepanjang masa, iaitu sepanjang tahun. Nah, pahala dia. Jadi kita abut peluang ni, jangan biar Syawal berlalu begitu saja. Yang pentingnya kita kena puasa 6 hari dalam Syawal. Kena ada mujahadah. Tak ada mujahadah sehari pun tak boleh puasa. Ya. Dia duduk nampak ayam golek, Allah sedapnya ayam golek. Ya. Dia raya pertama ayam golek, tak apalah, raya pertama tak boleh puasa. Raya kedua lagi dahsyat, lagi besar, kambing golek. Raya pertama hang pandai, hari tak boleh puasa, hang buah ayam golek. Raya kedua kambing golek. Raya ketiga ingat nak puasa, rupa-rupanya lembu golek pula. Masya-Allah, lagi besar. Nah. Mai raya keempat, unta golek. Masya-Allah, unta golek. Nah. Unta golek lagi besar. Dia punya mai tu trailer tu nak golek dia. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, dia kalau lagu tu sampai bila pun kita tidak akan boleh puasa. Tiba-tiba raya kelima dia main binatang hak tak pernah nampak. Apa dia? Zebra, kuda belang. Kuda belang golek. Halal kuda belang makan. Nah, kuda belang ni dia adalah kaldai liak. Nah. Kuda belang tu kaldai. Kaldai yang haram adalah himar yang bela. Keldai yang bela, yang buat angkut barang, itu haram makan. Haram. Kalau keldai yang liak, halal makan. Nah, zirafah halal makan. Zirafah halal makan tak? Sawah tak halal. Tak tahu. Zirafah pun halal makan tak? Tapi kalau pergi makan tu memang kena tangkap tu ya, sebab tu binatang yang makin pupus. No? Kita pergi makan pula memang hilang tu. No? Tapi tak pernah lagi lah. No? Kuda pun halal makan. No, kami apa? Kuda golek.
Oh dia masya-Allah. Nah, makin hari makin binatang pelik-pelik makan, kita pun tak puasa sampai sudah. Ini adalah kalau nak kira bab makan memang tak boleh puasa dah. Jadi kita kena ada mujahadah supaya kita ni boleh berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Hadis yang berikutnya an Anas bin Malik qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alf syahr man hurimaha faqad hurimal khair kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah hadir kepada kalian. Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan baginya, maksudnya barang siapa yang dihalang daripadanya melakukan ibadah, maka dia telah diharamkan kebaikan semuanya. Maksudnya dia ni bukan diharamkan dia buat berdosa tak, maksudnya dia rasa malas nak buat ibadah. Bila Ramadan datang dia rasa penyegan, rasa tak mau sembahyang malam, dia tak mau sedekah, dia malas sembahyang pun lewat-lewat. Sebab apa alasan sembahyang lewat? Sebab tak larat, tak makan lagi. Nah, tapi makan pun sembahyang lewat juga. Sebab apa makan pun lewat juga? Sebab kenyang. Masalah. Tadi kata sebab apa lewat? Lapar. Ni sebab apa lewat sembahyang? Kenyang. Betul? Buat apa? Mati bang senang. Nah, sebab apa lewat? Sebab lapang, tak larat. Tak gila sembahyang, tak larat. Satgi maghrib ni sebab apa sembahyang lambat? Tak larat juga. Makan pun tak larat, tak makan pun tak larat. Jadi buat apa yang tak larat? Duduk saja. Duduk saja pun tak larat no. Jadi tak payah hiduplah, senang. Pi dekat tengah-tengah jambatan dulu terjun terus, senang. Itu senang. Jadi maksudnya kita ni alasan banyak. Maksudnya di sini kalau dia masuk dalam Ramadan, dia menjadi seorang yang malas untuk beribadah, maka dia telah diharamkan kebaikan semuanya. Maksudnya dia telah menghalang kebaikan untuk mai kepada dia. Dan tidak diharamkan kebaikan kecuali orang yang terhalang daripada kebaikan. Inilah yang kita minta doa. May yahdihillahu fala may yudlillahu fala hadiyalah. Itu yang maksudkan siapa yang diberikan hidayah, maksudnya Allah Ta'ala memberikan kekuatan dia untuk melakukan ibadah. Sesiapa yang diberikan kemalasan, maksudnya dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya mai daripada Allah. Maksudnya kita nak dapat hidayah ni adalah dengan permintaan daripada Allah. Sebab itulah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nak minta tunjuk Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan yang lurus, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah. Sempena kita duduk di 10 malam terakhir ni, kalau kita rasa malas, janganlah kita membiarkan kita terus bermalasan, bimbang kita termasuk dalam hadis yang Rasulullah SAW sebutkan ini. Baik, hadis yang berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil 'ashr al-awaqir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatal qadri fil 'ashr al-awaqir min Ramadan. Ini sunnah yang kita tinggalkan. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir Ramadan, dan baginda bersabda, carilah, raihlah malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir. Ini adalah satu perkara yang Nabi lakukan, adalah iktikaf sepanjang 10 malam yang terakhir. Ini sunnah ni kita iktikaf di mana? Atas katil. Itulah tempat iktikaf kita. Memang diam sungguh di situ. Lama pula tu. Iktikaf. Jadi kita iktikaf atas katil, yang sepatutnya iktikaf adalah di dalam masjid. Baik, hadis yang berikutnya An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awaqir. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر
faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada seorang daripada sahabat Nabi yang menyaksikan Lailatul Qadar dalam mimpi terjadi 7 hari yang terakhir. Ini mimpi ni. Maksud mimpi ni, mimpi orang yang soleh boleh juga dijadikan sebagai petanda, tapi bukan dalil, petanda saja, sebagai isyarat. Tapi adakah benar? Satu patut tidak, melainkan mimpi yang datang daripada Nabi ataupun Rasul. Baik, maka Rasulullah SAW berkata, aku memandang bahawa mimpi kalian tentang Qadar tepat. Maksudnya mimpi pada zaman itu diakui oleh Nabi, maka benda tu jadi betul lah. Sebab Nabi ni tak bercakap melainkan benda yang datang daripada wahyu. Maka sesiapa yang mahu mendekatkan diri kepada Allah dengan mencarinya, lakukanlah pada 7 malam terakhir. Bila start malam ni? Kalau malam semalam tak bangun, malam yang kemarin dulu tak bangun, jangan lupa malam ni start 7 malam yang terakhir. Ni 7 likur, 7:27 likur. Bukan, 7 hari lagi. Itu senang kata lagu tu. Maksudnya 7 hari yang terakhir ni juga ada riwayat yang menyatakan bahawa ada padanya malam Al-Qadar. Jadi jangan kita berlepas peluang ini. Malam ni kita pakat-pakat ibadah. InsyaAllah. Hadis yang berikutnya, An Aisyah qalat, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu laylati laylatul qadri ma aqulu fiha. Qalu quli Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni, atau kama qala. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam apakah Lailatul Qadar, maka apakah yang aku ucapkan padanya? Rasulullah Aisyah tanya, kalaulah malam tu didapati malam Al-Qadar, maka apakah bacaan, maka apakah perbuatan yang boleh dilakukan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah doa ini. Apa dia? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Itulah doa yang warid. Jadi kita tambah lagi panjang, itulah Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada lagi yang lebih panjang, kita sambung sebelum daripada tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita tambah. Jadi boleh tak? Tidak ada masalah dalam membaca doa. Cuma inilah doa yang warid daripada Rasulullah. Ya Allah, maksudnya sesungguhnya Engkau Maha Pemberi keampunan dan Maha Pemurah. Engkau senang memberikan ampun, maka ampunilah aku. Maksudnya malam Al-Qadar tidak ada munajat yang lebih baik melainkan munajat dengan doa ini. Jadi banyak-banyaklah kita membaca doa ini di 10 malam yang terakhir, insya-Allah. Baik, hadis yang berikutnya, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awaqir min Ramadan. Dan daripada Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 yang akhir di dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena banyakkan iktikaf. Ada orang tanya, boleh tak iktikaf dalam surau? Tak boleh. Surau lah, masjid. Ada orang kata, orang boleh tak iktikaf dalam rumah? Itu khilaf. Sebab orang perempuan ni tempatnya adalah lebih utama dalam rumah. Tu perempuan kami tak keluar rumah, kami duduk dalam asrama Ustaz, kami tak pergi mana. Tu pun satu hal juga. Jadi itu bincang panjang lah. Jadi saya tak mahu nak kata boleh, sebab itu benda yang khilaf. Sebab ada di kalangan mereka yang di kalangan orang sufi ni, perempuan ini menjadikan rumah sebagai tempat yang iktikaf. Tapi iktikaf di rumah ni beza macam iktikaf kita.
kita i'tikaf tengok handset, kita i'tikaf duk buat kuih samprit, kita duk i'tikaf duk tengok TV. Kalau i'tikaf lagu tu, aku pun mau i'tikaf lagu tu. Yang kata abid-abid ni i'tikaf, yang katakan rumah dia berdiri i'tikaf ni, depa duk i'tikaf lain, baca Quran, sembahyang, lepas sembahyang zikir, lepas zikir selawat, tak berhenti-henti duk i'tikaf sembahyang. Kita lain cara i'tikaf tu. Ini khusus untuk orang perempuan, beza no? Tapi lebih afdalnya i'tikaf dalam masjid lah. Baik, hadis yang ke-37 an Masruq Aisyah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil 'ashrul ahya al-laila wa shadda al-mi'zara wa ayqadha ahlahu. Hadis yang berikutnya daripada Masruq daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata jika telah masuk 10 yang terakhir. Ini Nabi ni, Sayyidina Aisyah kata kalaulah dah masuk 10 malam terakhir ni, Aisyah kata Nabi mengikatkan kain sarung. Nabi ikat syiddal mi'zar, Nabi ikat kain kejap-kejap. Ikat kain kejap-kejap bukan nak bagi, tak mau bagi telondeh. Ikat kain kejap-kejap ni tidak akan bersama lagi dengan isteri-isteri Nabi. Ini satu bid'ah ni. Masa 10 malam terakhir ni bersama dengan isteri ni satu benda yang bid'ah. Nabi tak pernah buat. Tapi bukan nak kata haram, tidak. Maksudnya malam tu adalah lebih baik dan utama berjaga malam. Dan wa ayqadha ahlahu, ni sunnah Nabi yang kita tinggalkan, membangunkan ahli keluarga. Maksudnya pergi percek yang bangun bayang. Pernah kita buat kat anak kita umur 3 tahun dah. Umur 30 tu. Umur 20, 20-an, umur 17. Bangun pukul 4 pagi. Ni bangun sembahyang kali mulai. Sembahyang tahajud. Pernah dah kita buat betul. Ataupun kita ni bangunkan ayah kita, bangunkan mak kita, bangunkan adik-adik kita untuk sembahyang. Ini satu sunnah yang telah ditinggalkan. 10 malam terakhir lah. Kalau 10 hari lain jangan duk kacau. Ni 10 malam terakhir ni sunat membangunkan ahli keluarga. Ni kita boleh buat apa ni, bangun tengah-tengah malam, sehari mai ketuk-ketuk, bangun, solat, sunat. Sunat lah. Tapi jangan sampai mengganggu. Bukan kita mesti wajibkan bangun dan dia mesti bangun. Tapi Nabi SAW ni ajar ahli keluarganya sendiri. Maksudnya dia sebagai ketua keluarga, dia bangunkan ahli keluarganya, sebab dia nak ahli keluarga dia masuk syurga. Kita yang pergi bangun ahli keluarga orang tu siapa? Nampak? Pergi rumah orang, bangun. Bayang. Tak ada kerja tu. Bangunkan ahli keluarga sendiri. Dengan cara inggut-inggut ke, percik ayak ke. Tapi percik ayak kena pesan, jangan tak pesan. Ni malam ni, kalau isteri lah khususnya, kalau isteri nak gerak suami, kena pesan kat suami dia, abang, ni malam ni kalau tak jaga cek percik ayak lah, kena abang. Kalau tak abang, silap-silap bangun kena buah kuntau. Maksudnya silap-silap boleh bergaduh tentang itu juga. Tapi kalau laki buat kat perempuan tak apa. Laki dia kerja, perempuan marah sana pun dia suami. Tu kata egonya suami ni. Suami kalau orang buat kata tak boleh. Apa ni hang ni? Duk percik yang apa malam ni? Tapi dia percik kat orang tak apa. Nampak? Orang lelaki dia ego, sabarlah sikit. Orang perempuan memang dia anugerahkan dia kena sabar. Orang lelaki memang dikurniakan dia ni ada ego sikit. Orang tegur dia tak boleh, dia tegur orang tak apa. Dia ceramah orang tak apa, isteri ceramah dia, hang ni duduk diam, aku ni suami, aku kena taat pada aku. Tu masalah. Dan suami ni dia ada ego. Orang lelaki dah nak. Orang lelaki sinilah. Saya ada insya-Allah. Baik. Orang lelaki dia ada masalah tu sikit. Dia masalah ego sikit. Jadi kalau dah berpasangan, kalau nak gerak suami, kena habaq. Ni malam ni kalau tak jaga macam mana? Setuju tak kalau percaya? Tak apa, perciklah. Saya mesti bangun. Abang mesti bangun. Percik kena marah juga. Awak hang gerak awal sangat. Kata pergi 4 ni awal seminit ni. Nampak? Tak ada pergi 4 lagi hang gerak lah. Nampak? Kena marah juga. Tapi kalau dia gerak awal, tak apa.
Ni masalah nak. Orang lelaki dia datang situ lah. Masalah dia tak boleh nak turunkan dia punya ego. Kalau turun ego, maksudnya inilah lelaki yang terakhir. Lelaki Melayu yang terakhir. Memang baik sungguhlah orang tu. Baik, hadis yang ke-38 an Ikrimah qala qalat Aisyah i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi fakanat tara al-humrata was-sufrah farubbama wada'at tahtaha at-tas. Daripada Ikrimah, ia berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, salah seorang isteri Rasulullah ikut beriktikaf. Ia melihat ada warna merah dan kuning kekuningan. Itu warna darah istihadah. Lalu ia meletakkan bekas di bawahnya. Maksudnya boleh beriktikaf bagi perempuan yang ada darah istihadah. Cuma jangan mencemarkan masjid sahaja, kerana darah itu juga sebahagian daripada najis. Jadi maksudnya istihadah tidak menghalang kepada kita untuk melakukan ibadah. Tapi kalaulah haid, kalau kita ada tuala wanita yang hebat canggih macam mana pun tak menitis akan darah itu, tetap haram juga untuk masuk ke dalam masjid. Haram bukan sebab tak menitis, takut menitisnya darah, tapi haram disebabkan kamu dalam keadaan haid dan kamu sedang berada dalam janabah. Itu adalah hadas besar. Maka haram dengan sebab itu. Hadis yang berikutnya, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takifi huwa ya'kifu adh-dhunuba wa yujra lahu min al-hasanati ka'amil al-hasanati kulliha atau kama qala. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan orang-orang yang beriktikaf, berkaitan dengan orang-orang yang beriktikaf, ia berdiam diri daripada dosa dan dialirkan baginya kebaikan seperti orang yang melakukan semua kebaikan di luar masjid. Dia duduk dalam masjid tidur saja, tapi dia dapat pahala seperti mana semua kebaikan yang dibuat di luar masjid. Itulah kelebihan orang yang beriktikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, an Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajahu min ba'dihi. Dan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi beriktikaf pada 10 hari yang akhir daripada Ramadan hingga wafatnya. Istiqamahnya Nabi disyariatkan puasa pada tahun kedua hijrah. Nabi meninggal pada tahun ke-11 hijrah. Maksudnya Nabi sempat bertemu Ramadan sampai tahun ke-10 hijrah saja. Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berpuasa lebih kurang dalam 8 tahun. Lebih kurang lah 8 tahun. Nabi 8 kali puasa. 8 kali puasa tu Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf di dalam masjid sehinggalah Nabi wafat. Menunjukkan Nabi istiqamah. Inilah adalah peluang kepada kita nak memahami sunnah Nabi yang besar. Sunnah Nabi yang tinggi makamnya adalah istiqamah. Bukan kata orang selawat ni hang baca bagus. Hang semayang macam ni, semayang 12 rakaat macam ni bagus. Hang zikir ni insya-Allah hang boleh terbang. Hak tu kira tak okey lagi. Yang paling okey, yang paling baik, sunnah Nabi yang paling baik adalah istiqamah sampai mati, sampai wafat. Walaupun hanya subhanallah, 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 tapi istiqamah sampai mati. Di hari ini subhanallah 1000 kali, setahun tak baca subhanallah. Tu tak jadi, maksudnya tak istiqamah. Walaupun sedikit istiqamah. Nabi beriktikaf sampailah habis umur dia. Kemudian
isteri-isteri baginda beriktikaf setelah kewafatan baginda. Apa maksud hadis ni? Selain daripada Nabi berjaya untuk istiqamah sehingga akhir umurnya, Nabi juga berjaya untuk mengistiqamahkan ahli keluarganya. Hak inilah satu ketua keluarga yang patut dicontohi. Kita ni nak kahwin, tak kahwin lagi ni, nak kahwin kena pilih pasangan betul-betul. Pasangan hak betul-betul ni macam mana? Pasangan yang betul-betul boleh membimbing kita di saat kelalaian kita. Bahagianya keluarga itu. Sebagai contoh, dah beberapa minggu isteri dia kata, abang, lama kita tak semayang berjemaah. Allah, bahagia nah, bahagia. Mungkin masing-masing kalut pun semua ada pergi sana pergi sini, dia pun pergi pegang baju laki dia, lama kita tak semayang jemaah. Laki dia pun kata, sungguhlah lama, jom kita semayang jemaah. Bagus, sungguhlah lama. Ni hampa jangan bayang lagi ni. Takat ni ya, hidup bayang jauh. Indahnya saat itu. Tak payah. Lagi lara pasal berapa minit lagi nak habis. Hidup bayang kot lain pula. Nak? Maksudnya itulah baik. Maksudnya sebelum kahwin ni, pilih isteri dan suami yang baik. Sebab apa? Sebab bila isteri yang baik, suami yang baik, mampu melahirkan zuriat yang baik. Bila zuriat yang baik kita tinggal, dia ganti ibadah pada kita, dia tolong topak pahala walaupun kita sudah mati, tapi dia boleh tambah anak-anak kita, zuriat kita boleh tambah pahala pada kita. Kita nak ibadah kita ni takat habis umur kita saja kan? Ataupun kita nak takat sampai cucu cicit kita pun teringat pada Tok Wan dia lagi. Masya-Allah, hebatnya Rasulullah. Keturunan dia senantiasa menghadiahkan pahala bacaan kepada Rasulullah walaupun Rasulullah sudah maksum. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah benar-benar dia menanamkan satu sikap yang hebat kepada ahli keluarga dia, disebab dulu masa hidup Nabi SAW memikirkan tentang ahli keluarganya dan umatnya. Maka tak hairan kalau kita ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengingati kepada Rasulullah, sebab Rasulullah banyak ingat pada kita. Itulah sifir dia mudah. Sifir dia terlalu mudah. Kalau kita ni hari ni buat lebih kurang dengan guru kita, kita hari ni buat lebih kurang dengan guru kita, kita akan berjumpa dengan anak murid hak buat lebih kurang kita juga. Try buat lebih kurang dengan guru lah ni. Tak percaya, try. Tidur, tidur. Nanti tengah mengajar, nanti anak murid tidur, baru rasa penyakit tu macam mana. Sakit hati. Sakitnya aku di sini. Sakit sungguh. Maksudnya, sebab apa? Apa yang kita buat hari ni akan berulang benda yang sama di masa akan datang. Nampak? Lepas tu jangan kata, saya hari ni tidur Ustaz. Bukan apa, dulu dia pun tidur kat cikgu dia, jadi saya pun tidur kat dia jugalah. Hang jangan duk cakap lagu tu. Hang tahu mana waktu tu cikgu hang tidur. Ni kita bakal muallimin, muallimat ni. Jaga adab semua sebab kita ni bakal murabbi. Bakal murabbi bakal pendidik. Bakal menjadi guru kepada masyarakat kelak. Tak kira lah apa lapisan pun guru, anak-anak murid kita ni, tak kira. Tapi dengan kita menjaga adab dengan guru kita, dengan pesyarah kita, dengan orang yang mengajar kita, Allah Ta'ala akan ganti orang lebih baik yang 2 kali ganda hormat kepada kita satu hari nanti. Masya Allah, tabarakallah. Tak kira lah kita ajak bangsa siapa pun, yang penting kita ni sebagai guru yang mendidik. Tapi lah ni pun dalam proses pembelajaran kita pun kadang-kadang duk berangan dalam kelas. Kita buat tak tahu, duk menyembang pula dalam kelas. Kita tidur dalam kelas, kita tak bersungguh. Kita akan berdepan dengan golongan-golongan macam ni lah satu hari. Waktu tu baru kita tahu kesabaran orang yang berada di hadapan, macam mana nak kontrol. Ini adalah satu muhasabah kita bersama
disebabkan Rasulullah SAW sudah berjaya melahirkan zuriat yang saleh dan salihah. Tinggal kita, tambah kita yang bakal guru ni, lebih tanggungjawabnya besar adalah nak melahirkan anak bangsa yang baik. Jadi kita kena lebih kuat lagi lah, kena lebih kuat dan kena lebih lagi berusaha supaya kita mencapai akan kejayaan yang cemerlang, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la bis-shawab. Mudah-mudahan banyaklah yang betul daripada yang salahnya, dan kalau berlaku kesilapan saya minta maaf dan mohon diperbetulkan. Dan insya-Allah dengan masa yang berbaki ni, kalau ada apa-apa soalan nak bertanya bolehlah sebelum kita membacakan ijazah ataupun ijazah ni orang panggil apa lah? Dalam bahasa Melayu ijazah panggil apa? Ijazah enggak no? Ijazah dalam bahasa Melayu adalah ijazah. Baik. Dapat nak tanya tak? Ni macam mana nak bagi sanad ni? Dah bagi dah setiap orang? Tak apa bagi, nak bagi bila? Ya? Macam mana? Boleh lah, pasti yang terbaik lah. Oh, pagi raya. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan berkenaan dengan sunat yang dilakukan pada hari raya. Jadi sunat yang dianjurkan kepada kita untuk buat pada pagi hari raya ini, antaranya adalah pada waktu pagi itu kita disunatkan untuk makan terlebih dahulu. Makan ni bukanlah yang didahulukan, tapi saya sebut secara tidaklah tersusun. Maksud makan itu pada hari 1 Syawal itu sebelum kita pergi menunaikan solat Aidilfitri adalah disebabkan nak membezakan pada hari itu kita tidak berpuasa lagi. Beza dengan hari raya Korban, kita disunatkan keluar rumah dalam keadaan kita tidak makan lagi. Jadi sunat pada hari raya pertama kita makan terlebih dahulu, dan disunatkan kepada kita untuk mandi, bersihkan, mandi sunat pada hari raya, bersihkan badan kita, wangikan badan kita, wangikan pakaian kita. Sekadar mana keperluan. Maksudnya sebab kita nak pergi ke satu tempat, nak berkumpul dengan orang ramai, maka menjadi satu sunnah kalau kita berkumpul ialah untuk berwangi-wangian. Dan disunatkan kepada kita untuk memakai baju yang kita kata macam mana istilahnya, baju yang baru sikit. Bukan baju baru terus. Kita faham baju baru tu yang sunnah, pergi cari apa ni baju-baju raya. Tak. Maksudnya baju yang lain daripada yang lain, maksudnya baju yang berwarna. Baju yang warna sikit. Kalau hari Jumaat sunat pakai baju warna putih ataupun yang seumpamanya. Tapi kalau hari raya sunat memakai baju yang berwarna. Ikutlah nak pakai baju warna apa pun, yang penting insya-Allah berwarna. Baik. Dan kemudian kita pergi ke masjid ini dengan jalan yang lebih jauh. Nak jalan lebih jauh sikit, jangan jauh terus. Jauh terus lagi takut tak sampai masjid. Jalan yang pergi lebih jauh, dan apabila pulang nanti adalah lebih dekat, supaya perjalanan yang jauh itu mendapatkan pahala yang banyak sebab kita sedang pergi menunaikan ibadah. Dan di antara sunnah kita pergi berjalan-jalan lain, berjumpa dengan orang lain, balik berjumpa dengan orang lain. Tapi kalau semua buat sunnah sama, pergi orang sama, balik orang sama juga. Sebab dia pun pergi jalan jauh, kita pun pergi jalan jauh, balik jalan dekat sikit. Dan di antara sunnah juga ialah sunat membayar zakat fitrah sebelum menunaikan solat Aidilfitri. Sunat juga lah. Maksudnya kita bayar tu waktu tu sunat. Tapi boleh juga kita bayar sebelum daripada tu. Cuma waktu last yang disunatkan adalah pada waktu sebelum sembahyang hari raya Aidilfitri. Maka sunat
pada waktu itu untuk kita bayar zakat fitrah. Dan di antara yang lain yang sunat juga ialah dengan kita memperbanyakkan takbir. Bermula pada malamnya, dan sunat kita bertakbir ini hanyalah sehari sahaja. Habis waktu maghrib tu jangan takbir dah. Ni sampai sebulan raya sebulan takbir. Mampu. Ni jemput buat hari raya orang jamuan terbuka. Kita sebelum makan-makan kita takbir raya dulu pa. Ni raya ke berapa? Raya ke-10. Raya lagi takbir. Tak, raya hanya pertama sahaja. Itulah yang lebih kurang berkaitan dengan sunat Aidil Fitri. Bahkan banyak lagi yang disebutkan dalam kitab. Di antara sunnah yang tidaklah dikatakan sebagai sunnah yang tetap tapi boleh dilakukan, di antaranya kita pergi ziarah kubur. Juga satu sunnah. Sunnah boleh kita nak pergi raya, bukan nak pergi raya betul. Nak pergi ziarah kubur boleh insya-Allah. Kalau yang tak pergi pun tak ada masalah, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kalau kita buat dosa atau perkara yang lara, adakah dosa tersebut akan dicatat atau sekadar kurang pahala puasa bulan Ramadan? Kalau buat dosa tak kena catat. Buat dosa kena catat, buat lara kena catat. Buat pahala pun kena catat, buat sunat pun kena catat, buat makruh pun kena catat. Semua, makan, minum, tidur, semua dicatat. Tidak ada satu pun tidak akan dicatat. Ni duk buat tangan lagu ni pun. Catat kau ni. Lu catat juga. Sebab apa ni semua niat ni? Contoh ada setengah dia buat lagu ni. Sebab apa lagu ni? Nak tunjuk cincin dia. Orang lain kata, tak apa. Dia buat itu saja dia, tak dicatat pahala tu. Tapi malaikat tahu isi hati ni. Dia buat ni apa? Dia pakai cincin baru. Nak tunjuk niat tu. Dosa lah tu. Dosa lah nak tunjuk ke orang. Dia buat ni apa? Saja nak tunjuk jam dia. Kemas jam dia lain daripada orang lain. Contoh, hari ini adalah semua pergerakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh malaikat, diwakilkan oleh malaikat. Maksudnya kalau buat benda dosa, kuranglah pahala. Kalau buat benda lara, kuranglah pahala. Antara solat sunat subuh dan solat tahiyatul masjid, yang mana lebih afdal? Kena tengok tempat lah nak. Kalau duduk di masjid, mula-mula sembahyang tahiyatul masjid lah afdal. Kalau duduk di rumah, azan sembahyang subuh lah afdal. Nampak tak? Takkan duduk di rumah nak sembahyang tahiyatul masjid, memang tak boleh lah. Maksudnya tak afdal di rumah sembahyang tahiyatul masjid. Bila main ke masjid, orang azan, nak sembahyang mana dulu? Baru bincang. Kalau dia 10 tengok, kadar nak iqamat 10 minit. 10 minit tera iman macam kita cokia-cokia ni, sembahyang seminit dah selesai dah. Kita pun sembahyanglah tahiyatul masjid dahulu. Lepas daripada itu barulah sembahyang sunat subuh. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Baik, dibekalkan pada antum semua akan ijazah al-hadithiyah. Ijazah hadis yang kita baca ni. Jadi buku ni kita yang kumpul, jadi sanad tu sampai pada saya lah. Dan sanad-sanad yang imam-imam ni saya riwayatkan secara umum sampai kepada imam-imam yang masyhur di dalam bidang hadis insya-Allah. Apa maksudnya al-ijazah al-hadithiyah? Itu ijazah hadis. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat dan salam ke atas penghulu kita Muhammad dan ke atas ahli keluarganya dan sahabatnya sekalian. Amma ba'du, dan adapun selepas daripada itu, selepas daripada alhamdulillah, selawat dan salam ke atas nabi kita, faqad sami'a alayya, faqad sami'a alayya, maka sesungguhnya telah mendengarlah ke atas aku. Maksudnya saya yang baca, antum dengar saja, tak tahu lakut lena. Kalau lena tak termasuk sanad ni. Begitu. Boleh tak lagu tu nak? Baik, siapa yang mendengar, sesungguhnya telah mendengarlah ke atas aku hadhil ahadithil mubarakati,
ini hadis-hadis yang berkat. Bukan kitab ni yang saya kumpul berkat, tapi kitab ni jadi berkat sebab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimunasibati, dengan sempena. Tu dia lain tajuk lah tu. Ni hadis ni ataupun ijazah ni kami buat ataupun saya buat bersempena dengan majlis pembukaan Darul Hadis Al-Filfilaniyah ataupun pembukaan majlis ta'lim, majlis pengajian Darul Hadis Al-Filfilaniyah di Pokok Macang, Tasik Gelugong, Pulau Pinang. Tapi mungkin sahabat kita tersalah, dia pi kopi dan terus dilekatkan di sini, maka terima sajalah. Cuma garis tang bawah tu ataupun tak ada garis lah, sayang lah, patah main-main tebal-tebal tu. Tapi saya sebut makna. Nanti kalau nak bagi ijazah ke orang, jangan kopi hak ni, malu ke orang. Oh, ustaz ni kopi je punya. Rupa-rupanya dia ambil saya punya. Maksudnya jangan macam itulah. Saya baca hadis-hadis ni bersempena al-iftitahiyah, pembukaan Majlisut Ta'lim Ad-Darul Hadis Al-Filfilaniyah. Sempena pembukaan majlis pengajian Darul Hadis Pulau Pinang yang alhamdulillah hari ini sudah pun bertempat di tempat sendiri di Pokok Macang, Tasik Gelugong, Pulau Pinang. Tuan-tuan dan perempuan apa semua tak kahwin lagi dah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kalau ada masa pergilah ke sana. Pengajian insya-Allah kita buat setiap hari Sabtu, tiap-tiap minggu, kitab yang berbeza-beza, dan insya-Allah guru yang berbeza-beza juga selepas daripada raya ni insya-Allah. Wal musammah, dan dinamakan kitab ini kitab apa ni? Al-Arba'un. Apa maksud Arba'un? 40. Ar-Ramadaniyah, Ramadan, yang berkaitan dengan Ramadan. Al-Mukhtaratu, yang dipilih. Al-Mukhtar, yang dipilih, min kutubis sittah, daripada kitab-kitab yang 6. Kitab 6 tu ada di depan, tak payah saya ulang. Al-Majaz, apa dia? Yang menerima ijazah. Tulis nama antum sendiri. Jangan suruh saya tulis. Kalau suruh saya tulis, tak buka puasa. Tulis sendiri. Baik. Wa ajaztu, dan aku telah mengijazahkan as-sami'a biha, yang telah mendengar dengannya. Yang dengar, yang hadir kuliah. Wa bi kulli ma tajuzuli, dan dengan setiap apa yang haruslah bagi aku riwayatuha, meriwayatkannya, minal kutubis sittati ammatan. Dan saya ijazahkan juga apa yang saya boleh riwayat daripada kitab-kitab yang 6 secara umum, bukan secara khusus. Kalau khusus kena belajar satu-satu sampai habis. Ini secara umum, maksudnya ada juga hadis-hadis yang dipetik daripada kitab-kitab yang 6, maka saya ijazah secara umum. Bisyartil mu'tabar, dengan syarat yang mu'tabar, inda ahlil hadithi wal athar, di sisi ahli hadis dan asar. Maksud asar ni apa? Asar adalah perkataan yang selain daripada Nabi, itu sahabat Nabi dan tabi'in. Wa usi al-majaz, dan aku wasiatkan kepada penerima ijazah bitaqwa Allah, iaitu dengan takwa kepada Allah, fisiri wal ilan, pada ketika mana bersendirian dan ketika mana beramai-ramai, wa nasru sunnatin nabawiyah qaulan wa fi'lan, itu menyebarkan sunnah ketika secara perkataan dan perbuatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa katabahu Muhammad Hanif bin Harun Al-Filfilani Al-Azhari, mudir Darul Hadis Al-Filfilaniyah li ta'limil Quran wa sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan berkat majlis kita pada hari ini, dan kita khatamkan dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berkatinya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.